Dah, boleh dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli. Kita bersyukur kepada Allah di atas segala kurniaan, rahmat dan kasih sayangnya. Salawat dan salam kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat iktikaf dan kita niat duduk dalam majlis ilmu lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah. Kita sambung terus kitab Qalbun Salim, muka surat 8. Muka surat 8. Betul muka surat 8. Yang mana muka surat 8 ni? 45. Bismillahirrahmanirrahim. Tumpuan pembicaraannya. Ilmu tasawuf. Kita berbicara tentang ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu menumpukan tentang hati yang mempunyai sifat yang pelbagai. Ilmu tasawuf ni ilmu cerita tentang hati. Kalau kita tengok ilmu fiqh, ilmu tentang hukum hakam zahir. Fiqh ni hukum hakam zahir. Muamalah, ilmu tentang urusan sesama manusia yang melibatkan urusan jual beli, urusan duit lah. Tu ilmu muamalat. Munakahat, ilmu bab nikah kahwin cerai. Apa lagi? Mawaris, ilmu tentang warisan ataupun faraid. Apa lagi? Ilmu hak kita tahu. Ilmu apa tu hak bulan bintang tu? Ilmu falak. Banyak kan istilah-istilah ilmu. Ada lagi ilmu hadis, ilmu tafsir. Itu masing-masing dalam bidang kajiannya. Tetapi khusus dalam hal hati kita sebut ilmu tasawuf. Baik. Dan hati itu mempunyai sifat yang pelbagai, macam-macam jenis hati. Kalau kita tak belajar, kita hanya tahu hatilah benda dalam hati. Tapi bila kita tahu, kita belajar, maka kita akan dapat membezakan. Di dalam Tanwirul Qulub fi Muamalah A'lamul Ghuyub, Syekh Amin Al-Qurdi menyebutkan bahawa ilmu tasawuf ialah perbuatan hati. Maknanya pekerjaan hati. Perbuatan ataupun pekerjaan hati. Hati kita ni bekerja ke tidak? Buat kerja. Cuma kerja hati ni dia tak sama dengan tangan. Kalau tangan dia bergerak, kalau kaki dia berjalan, kalau mata dia melihat. Kalau hati apa yang dia bergeraknya? Sebab dia tidak ada nampak macam anggota yang keluar kiri kanan atas bawah ni. Dan hati tu, adakah hati tu merujuk kepada hati yang duduk dalam jantung ni? Kan? Adakah merujuk kepada hati tepi jantung ni ataupun atas perut ni? Bukan hati yang ni. Tapi sebetulnya meribat kepada diri kita sebenarnya. Ataupun dalam bahasa lain, diri kita sebenarnya roh. Rohani kita, jiwa kita. Jadi dia bukanlah anggota fizikal. Hati ini dalam hal ilmu tasawuf bukan perihal fizikal tubuh badan. Kalau jantung tu kira fizikal lah. Jantung, limpa, usus, pedal. Itu kira fizikal. Tapi bila cerita bab tasawuf ni, dia bukan benda nampak, tapi ada. Iaitu perbuatan-perbuatan hati dan panca indera yang zahir, al-af'alul qulub wal hawas, serta cara menyucikan dan memurnikan, iaitu tazkiyatu wa tasfiyatu. Tasfiyah ni
memurnikan. Tazkiyah, menyucikan. Ada juga disebut sebagai tazkiyatun nafs. Ilmu tasawuf ni ada segolongan orang yang sensitif lah bunyi ilmu tasawuf ni, katanya mistik sangat. Jadi ditukar nama tazkiyatun nafs ataupun ilmu akhlak. Kadang-kadang ada orang ni tak nak bunyi tasawuf. Dia bunyi tasawufnya bunyi terbang terus. Bunyi naik atas naik duduk atas jadah tikar terbang. Dia bunyi tasawuf ke situ. Yang itu bukan tasawuf. Itu cerita lain tu. Baik. Itu cerita tentang ataupun ta'arif ilmu tasawuf. Tumpuan perbicaraannya iaitu pada hal hati, perbuatan-perbuatan hati. Selanjutnya kita akan bincang lagi apa yang dikatakan perbuatan hati, apa yang dikatakan kerja buat hati itu. Baik, hukum mempelajari tasawuf. Belajar ilmu tasawuf ni fardu ain, wajib atas setiap individu. Fardu ain atas diri kita ni, wajib belajar ilmu tasawuf ke atas orang yang akil lagi baligh. Maknanya ilmu tentang penyucian jiwa ni wajib belajar sejak daripada sekolah lagi. Bila akil baligh tu dah kena tahu apa yang dikatakan ikhlas, apa yang dikatakan sabar, redha, berserah diri pada Allah, tidak marah, apa lagi, tidak berdengki, tidak hasad. Jadi benda tu daripada sekolah lagi kena ajar. Tapi kadang-kadang dah minta maaf, berlaku di sekolah-sekolah agama ni, kadang-kadang mereka ni tak reti apakah yang dikatakan menahan marah, apakah yang dikatakan jangan mengumpat, jangan hasud, hasad, apa lagi istilah-istilah yang kita duk belajar dalam tasawuf. Sehingga kan jadi budak tadi biasa berlaku kalau dia tak puas hati ke orang, dia buat khianat. Ni kalangan budak-budak biasa berlaku, kalau tak puas hati dia marah terus. Maknanya macam tak belajar langsung ilmu tasawuf ni. Macam tak ada dalam silibus jangan marah. Jadi sebetulnya kita lihatlah, suasana sekolah pun kena tengok, suasana keluarga pun kena tengok. Kalau balik rumah mak ayah jenis tengking-tengking, anak pun samalah produk dia. Kalau pergi sekolah cikgu membebel popek. Perhimpunan pula guru besar perempuan popek. Masuk kelas pun cikgu perempuan popek. Jadi dia dididik dengan tak puas hati. Semua benda tak puas hati. Jadi payah nak jumpa ketenangan. Macam mana nak jumpa hati ni? Masalah hati. Sedangkan masing-masing kita ada hati. Ilmu tentang hati, tasawuf nama dia. Jadi kita tidak diajar secara meluas ilmu tentang pembersihan hati. Cuma bila masuk sekolah menengah yang hujung-hujung, kata 5, lepas tu bila masuk U, kalau masuk U ataupun kalau mari mengaji di masjid, baru jumpa balik ilmu tentang penyucian hati. Jadi kita ni banyak tekankan waktu sekolah ni hanya sekadar nak suruh puasa, suruh semayang. Zakat tak bayar, haji tak pergi. Dia hanya tu banyak lebih pada puasa dengan semayang saja. Dan ibadat-ibadat lain hanya sekadar ilmu teori, tapi belum lagi kepada amali, tidak ke praktikal. Jadi inilah yang menyebabkan kita kadang-kadang lambat perkembangan hati kita. Untuk rakyat kita ni lambat sikit perkembangan hati. Sebab bila dewasa sikit baru dijelaskan apa musyahadah, apa muraqabah, apa ihsan. Apa itu sabar yang sebenar-benar sabar. Baik. Mari kita tengok kisah hari itu macam mana. Kisah apabila Sayyidina Umar raun waktu malam, kan? Dia dengar perbualan antara bapak dengan anak, kan? Bapak nak tambah air dalam susu, kan? Kisah ni tahu kan? Kita dah sebut 2 kali dah rasanya. Bapak tambah air dalam susu. Anak tadi kata jangan, nanti tahu Sayyidina Umar kena kita ni. Maka jawab balik ayah dia, Sayyidina Umar mana ada malam-malam. Sayyidina Umar duduk ni, tepi ni.
Bayangkan kita duduk sembang macam ni, duduk sini, duduk ngintai, duduk apa pasang telinga sebelah ni. Dengar jelas lah. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Dia jawab apa kali? Dia jawab apa balik? Dia kata, Tuhan Sayyidina Umar tu ada. Dia tahu apa kita buat. Mula-mula dia letak sandar atas Sayyidina Umar. Sandar pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tak ada malam-malam. Tak jadi sandar pada makhluk ni. Ini sandar ke Tuhan. Tuhan tak ada siang malam. Tuhan tak ada mengantuk, tak ada tidur. Kita ada mengantuk tidur. Jadi Allah tahu. Maka lepas pada tu, kelanjutan cerita tu macam mana? Esok kan Sayyidina Umar nak jumpa dengan keluarga ni, dan dia pinang perempuan itu, kahwin dengan anak Sayyidina Umar sendiri. Daripada situlah lahir generasi yang hebat. Sebab apa? Apa sifat yang ada dalam hati budak tadi? Ihsan. Itu sifat ihsan. Maknanya merasa bahawa setiap perilaku kita diperhati oleh Allah. Yang tu disebut muraqabah. Merasa dekat dengan Allah, merasa diperhatikan. Itu ihsan budak kecil. Baik, maknanya itulah yang menyebabkan kita tengok sistem pendidikan kita ini, ini saya panggil kritik sosial lah. Kritik sosial yang terlalu menekankan tentang ilmu semata-mata baca, kira, tulis, 3M tu lah, membaca, mengira, menulis, betul tak? Membaca, mengira, betul lah, tiga perkara ini semata-mata. Tetapi kita sedikit ketinggalan apabila berbicara tentang perkembangan dalaman kita. Sebenarnya dalam falsafah pendidikan negara kita ada disebut JERI, jasmani, emosi, rohani, intelektual. JERI dipanggil. J, jasmani, emosi, rohani, satu lagi intelektual. Ada perkembangan tu. Tapi dari sudut pengaplikasian ataupun pelaksanaan di kalangan guru-guru, tidak semua guru mampu. Yalah, kalau zaman sekarang lagi lah payah nak mampunya. Cikgu ramai berjoget kat TikTok. Cikgu banyak buat bisnes. Jadi, dan cikgu juga banyak tugas-tugas yang menyebabkan dia pun tak sempat nak mengembangkan diri dia. Balik rumah letih. Lepas tu masak pun tidak. Beli barang kedai. Bila beli barang kedai, keluarga kita makan makanan kedai, bukan daripada buah tangan, bukan buah tangan, air tangan. Buah tangan benda lain tak? Air tangan ibu, walaupun ibu berkerjaya. Jadi ini perkara-perkara yang menjadi kebiasaan zaman kita sekarang, tetapi kita tak sedar efek dia. Ayah-ayah sekalian, duduk pada zaman yang mak ayah kita duduk rumah. Anak-anak sekarang ini mak ayah duduk luar. Jadi anak-anak banyak dia explore sendiri dengan kawan-kawan dia. Dia kurang sentuhan. Jadi sentuhnya hujung minggu berjalan pula cari air terjun, jalan seronok, bukan berjalan cari ilmu. Tak ada cerita. Tak ada kata cerita berjalan hujung minggu tu cari pondok, cari madrasah, jumpa tok guru mana-mana ke, rehlah ilmu. Tak ada. Dia rehlah hak jenis seronok-seronok. Ke mana pengisian rohani kita? Rasa tak? Ini suasana zaman kita sekarang ni. Tak membantu perkembangan keluarga ataupun individu dan keluarga Muslim yang baik. Jadi itu suasana tentangan zaman. Dan bila kita ngajar dekat surau, madrasah ataupun masjid, benda-benda macam ni, yang dengarnya ayah-ayah, yang bukan ada anak kecil dah, semua cucu bukan duduk dengan kita, dengan anak masing-masing. Mana hak label saya? Seorang dua je ni. Tak ada. Yang lain semua label tok ke ni. Mana label ayah saya? Tok. Jadi kita hanya dengar, ayah-ayah sekalian hanya dengar untuk iman masing-masing. Tetapi untuk keluarga masyarakat Muslim tu, dia tak pergilah. Kecuali seorang dua lah, kalau ada yang sanggup menyampaikan pula kepada anak sendiri. Jadi itulah menyebabkan saya sebut tadi pada awal, perkembangan ilmu tasawuf kita lambat berbanding dengan generasi salafus soleh yang hebat-hebat dahulu. Maknanya umur 20 tahun tu hebat dah, berzikir dah beratus ribu dah. Sebab dia dah ada kebersihan hati.
Kita 20,000 sedap price motor ke. Nah, itu beza dia. Baik. Jadi hukumnya wajib fardu ain atas setiap individu. Patutnya bila kata wajib atas individu, sebelum akhir balik tu dia dah ready dah ilmu ni. Baik. Sumber rujukan. Rujukan ilmu tasawuf adalah Al-Quran yang mulia dan hadis Nabi. Ini rujukan. Mana-mana ilmu agama, dua benda ni rujukan utama dia. Dan nama ini disebut sebagai ilmu tasawuf. Tengok nota kaki 46. Perbahasan utama ilmu tasawuf ada 5 perkara. Yang pertama, takwa kepada Allah. Cerita hati yang pertama supaya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni ketika kita bersendirian. Betul kan ni? Sama kan muka surat ni? Sama ada kitab tu sama. Mahupun ketika bersama orang ramai. Takwa kepada Allah ketika seorang-seorang ataupun ketika orang ramai, sama. Ni tanya ramai-ramai ni semua tunduk bagus elok depan tok guru lagi, lagilah elok. Tapi cuba tanya seorang-seorang. Duduk dalam kereta seorang-seorang. Tengok video sengih-sengih seorang-seorang. Dah. Sama ke tidak? Jadi Tuhan sama tu. Ni kita nak belajar ilmu tasawuf. Seorang-seorang dengan ramai-ramai Tuhan sama. Jadi takwa tu pada Tuhan yang sama. Ia dapat direalisasikan dengan cara menjauhkan diri daripada dosa, sikap warak dan istiqamah. Jadi orang warak ni adalah orang yang jaga diri dia daripada berbuat dosa. Sebenarnya sekalilah dosa dan perkara keji. Orang warak ni maksud mudahnya kalau nak dapat tingkatan warak ni, isap rokok pun tak, lepak kedai kopi pun tidak. Ni warak. Pergi tempat orang ramai, tak buka aurat pun tidak. Dia jaga diri dia. Ni warak. Warak ni maknanya dia usaha jaga diri dia. Utama sekali nombor satu, tunduk pandangan. Tu je. Sebenarnya warak ni pergi ke situ je banyaknya. Kaki dia tidak pergi ke tempat orang ni. Jadi orang warak ni tak adalah pergi tengok bola. Masa mudah lah. Tak adalah pergi fanfare. Tak adalah pergi pasar malam. Macam ulama dulu, duduk kedai kopi pun tak boleh. Dia ulama, dia tak boleh duduk kedai kopi. Sebab kedai kopi tempat orang sembang, ada fitnahnya, ada ngumpatnya, ada cerita hal orang. Kita tak cerita hal kursi meja. Kita cerita orang yang duduk atas kursi atas meja tu. Bila duduk kedai kopi ni. Kalau maidam pula, maidam ini kalau terlalu lama, kalau suka-suka tu tak apa. Tapi kalau sampai 3-4 jam maidam, ni orang panggil apa buang masa lah. Wal as tu memang kenalah kat dia. Kalau sekadar setengah jam, sejam tu nak suka-suka kawan-kawan tak apa. Tapi lepas dia. Jadi mengisi masa dengan main benda tu. Kenapa senyum? Ada ke? Ada Johan ke sini? Juara. Ada Raja Dam sini, Raja Haji. Tak apalah, tahniah lah. Ada gelaran juga dah. Adalah hebat dia. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi warak tadi perbuatan dosa dia jaga, perbuatan makruh ataupun perbuatan keji yang boleh menjatuhkan muruah ataupun maruah dia, harga diri dia pun dia jauh. Jadi bukanlah kata orang ni tak bersosial, tidak. Dia mengelak. Dia ada main bola, tapi main bola tidaklah kata buka aurat. Dia pergi main badminton, tapi tidaklah buka aurat. Tidaklah bercampur yang tak sepatutnya. Itu je lah. Ada masa semayang, dia pergi semayang. Mana usaha dia jaga daripada berbuat keji, apatah lagi berbuat dosa. Itu warak. Dan istiqamah pula dia tetap dalam keadaan dia menjaga. Istiqamah ni lah benda paling payah. Bila kita ramai-ramai, kita dapat tetap baik. Tapi bila kita duduk seorang-seorang ataupun duduk dengan geng kita yang satu kepala ni, belum dapat kita tetap. Kadang-kadang berlaku macam tu. Baik.
Inilah yang kita cuba dibahaskan dalam ilmu tasawuf. Yang pertama, takwa kepada Allah. Yang kedua, perihal mengikut sunnah. Bila dikatakan sunnah, perkara yang sandar pada Nabi, sama ada perbuatan Nabi, perilaku Nabi, perkataan Nabi, apa lagi, perbuatan, perilaku, sifat, ataupun takrir, ikrar Nabi, yang disandar pada Nabi, itu dikatakan sunnah. Sama ada dalam perkataan, perbuatan, ia dapat direalisasikan dengan cara menghafaznya dan berakhlak mulia. Maknanya orang tasawuf ni, bahasa mudah yang saya suka saya selalu, copy paste biji Nabi, copy paste, tiru sebiji. Nabi duduk, dia duduk macam mana, Nabi bercakap dengan orang, dia bercakap macam mana. Yang inilah yang payah. Kadang-kadang kita, banyak istilah kita berlakon. Berlakon tu untuk diri kita. Kita jangan kata orang berlakon. Ni untuk muhasabah diri. Kalau berlakon ni, maknanya dia sebenarnya berpura-pura, ataupun bahasa Melayu sebut apa, talam dua muka. Berpura-pura saja, ataupun menapik lah. Tetapi selain daripada tu, sebenarnya kita bukan berpura-pura, kita usaha juga melatih diri. Jadi melatih ni, walaupun pada peringkat awal ada keterpaksaannya, ada paksa-paksanya, tetapi lama-lama ianya lekat dalam hati kita. Contoh, macam mak suruh kita gosok gigi pagi-pagi. Mula-mula tu memang paksa. Tak, setahun yang pertama tu paksa, lama-lama tak suruh. Jadi benda tu jadi lekat budaya dalam diri kita. Lekat apa dia, jumpa orang senyum, jumpa orang senyum. Mula-mula memang tak payah nak senyum, sebab dia pencen, bukan boleh, payah nak senyum, tak boleh senyum. Macam penjaga, macam malaikat maut lah. Tak boleh nak senyum. Tapi lepas pencen baru jumpa senyum. Kadang-kadang baru jumpa senyum. Sebab apa? Sebab dia mula latih diri dia. Bila orang tegur dia, orang senyum, dia datang masjid, dia datang surau, dia berjemaah dengan kawan-kawan ni, sahabat-sahabat bantu dia untuk senyum. Takkan dia seorang pula tak senyum. Jadi ini semua walaupun peringkat awal paksaan, tetapi bila dilatih, maka ianya menjadi tetap. Itu contoh sunnah senyum baru. Jadi banyak lagi. Ini cerita tasawuf ni. Usaha kita latih hati, buat macam Nabi. Sebab Nabi, innaka la'ala khuluqin azim. Atas diri Nabi itu akhlak yang agung, kejadian yang agung, akhlak yang agung atas diri Nabi. Yang nombor 3, berpaling daripada makhluk. Tasawuf ni cerita berpaling daripada makhluk dan tidak kisah dengan penerimaan atau penolakan mereka. Maknanya apa dia? Kita berpaling ni bukan tidak mengendahkan, macam paling badat, tidak. Maknanya kita tidak bergantung harap kepada makhluk, tidak mengharapkan pujian, dan tidak terkesan dengan hinaan. Ni payah belaka ni. Ini ilmu tasawuf belaka ni. Orang puji baru kita kembang, baru kita semangat nak buat kerja. Oh, bagus cuci pinggan. Esok minggu depan datang lagi. Orang tak bagi upah pun tak apa. Kita puji. Tapi kalau kerja, alah kamu payah nak bergerak je. Minggu depan payah tak hari dah. Jadi kalau dalam ilmu tasawuf diceritakan tentang hal-hal kita ni tidak bergantung kepada orang. Kalau kita buat baik, bukan kerana nak orang puji ataupun nak orang suruh kata baik pada kita, ataupun nak nama baik. Dan kalau kita buat sesuatu pun, kalau ada orang pandang serong, pandang tak baik, kita pun tak terasa hati. Sebab aku tahu aku buat ni untuk Allah, kerana Allah. Dia nampak lain tu, itu cerita hati dia. Yang penting aku ni. Yang ni yang kita bicarakan dalam tasawuf. Ia dapat direalisasikan dengan cara sabar dan tawakal. Bila orang hina orang kata kita sabar. Bila tawakal, kita serah diri pada Allah. Kita tahu kita buat ni, Allah yang nilai. Ini benda yang berat. Dan jangan ingat benda ni dia melibatkan jubah serban. Faham Jangan ingat benda ni sabar, tawakal ni melibatkan jubah serban. Kena pakai kopiah dulu baru nampak. Tak.
Kita pakai biasa pun. Ingat para awliya illah. Para awliya illah ni bukan semua pakai jubah. Bahkan mereka ni sebenarnya kadang-kadang masing-masing ada kepakaran masing-masing. Ada orang ni pakar bab lautan, ni pakar bab falak. Ni kedekatan dengan para awliya ni. Ini rahsia ni. Ada yang bahagian mungkin tukang beranak, apa panggil, bidan. Ada yang silat, ada yang bijak meniaga. Ya, di atas bidang dunia tu masing-masing ada kepakaran. Yang dikatakan awliya adalah orang yang macam mana suasana hati dia. Itu jadi awliya. Keadaan hati dia tu yang jadi awliya, bukan pada jubah. Jadi jangan tengok orang pakai jubah, pakai serban, pakai ridak lagi, pakai wali tu. Tak. Ya. Tak. Yang pakai jubah, pakai serban ni lebih kepada dia usaha pada peringkat nombor 2 tadi, iaitu nak mengerjakan sunnah lagi. Tapi belum tentu dalam hal-hal dalam hati. Ini kita bicarakan dalam tasawuf. Cahaya sekalian lah. Banyak kemungkinan ia pakai baju Melayu, ia pakai pelekat ni jauh lebih mulia daripada saya yang seorang pakai jubah ni. Jauh lebih mulia. Sebab ilmu tasawuf dia tak cerita tentang jubah baju tak. Itu pekoh lagi. Ini cerita tak hukum sunat, makruh, haram, tak, wajib, harus. Itu cerita pekoh lagi tu. Tapi dalam cerita ilmu tasawuf, kita tak cerita bab jubah, kita tak cerita bab kopiah. Baik, apatah lagi cerita bab title, haji ke ustaz ke, tak kira. Itu tak cerita dalam tasawuf. Baik. Jadi nombor 3, berpaling dari makhluk hanya Allah. Yang keempat, nombor 4 pula, perbahasan ilmu tasawuf, redha dengan Allah ketika dalam susah maupun senang. Ia dapat dicapai dengan sifat qanaah, rasa cukup dengan apa yang ada dan berserah kepada Allah. Nombor 4 ni redha. Redha ni apa dia maksud dia? Terima. Allah yang Allah bagi itulah hak maliknya. Itulah yang terbaiknya untuk kita. Pedah pun pedah lah, masing pun masing lah. Itu kalau rasa lidah. Kalau kita tukar masing, pedih pun pedih lah, sedap pun sedap lah. Nikmat ke, sengsara ke, itu mari daripada Allah juga. Jadi ini satu perasaan yang mana kerja buat hati. Qanaah, rasa cukup. Lawan kepada qanaah, tamak, tak cukup. Nak tu, nak ni, nak tu, nak ni. Itu tamak. Tamak. Kalau tamak lawan kepada qanaah. Qanaah ni merasa cukup, tamak ni tak cukup. Nak tu, nak ni. Baik, itu lawan dia. Jadi redha apa yang Allah bagi itu, itulah yang terbaik. Yang kelima, kembali kepada Allah. Ni. Rujuk. Kembali kepada Allah. Sama ada ketika suka ataupun sedih, ketika susah ataupun senang. Ia dicapai dengan cara bersyukur kepada Allah ketika senang dan berlindung dengannya ketika susah. Dia guna istilah lindung. Kenapa tak guna istilah sabar? Kenapa guna istilah lindung? Lindung ni macam mana? Kalau kita lindung duduk belakang lah kan? Berlindung, menyorok belakang. Kalau sabar, menahan. Dia beza tak? Kita guna tafsir, kita guna terjemah perkataan sajalah. Kalau sabar ni dia banyak kepada tahan. Maknanya tahan, sabar. Tapi dalam perbicaraan tasawuf yang lebih tinggi, disebut sini apa dia? Berlindung di balik, di belakang Allah. Maknanya apa dia? Allah, tak ada apa, aku di belakangmu ya Allah. Maknanya kita serah gantung diri kita pada Allah. Itu lebih tinggi daripada tingkat sabar tadi. Sabar tu tinggi tu. Tapi sabar ni masih lagi rasa ada aku yang bertindak di situ. Maknanya apa dia? Saya kena tahan diri, saya kena sabar. Bila berlindung pada Allah, dia letak diri dia lemah. Bila berlaku musibah, dia letak diri dia lemah. Jadi dia duduk belakang Allah,
Allah yang kuat, bukan dia yang kuat. Kalau sabar tadi masih lagi aku kena tahan, aku kena kuat, aku yang kuat. Itu beza kan? Ada beza tak? Ada beza tu. Ni perbicaraan ni lebih halus sedikit. Kalau tak faham, kalau rasa pening, saya ulang balik. Dia macam serius sikit ni. Dia serius sikit. Dia tak ada nak buat lucu dah ni. Kalau pekoh dan lagi nak buat lucu, buat lawak. Kalau yang ni kena serius sikit lah. Sebab dia straight. Ni ilmu ni daripada hati masuk ke hati terus dah ni. Okey, baik. Jadi sabar itu masih lagi kita ada. Memang sabar tu as-sabru minal iman, Nabi sebut sabar. Baik, betul. Untuk selanjutnya, sabar itu tingkat yang sepatutnya. Sabar bukan letak pada kita yang sabar, tapi meletakkan diri kita sabar, kita berlindung dengan Allah. Sepatutnya Allah, engkaulah yang letak di peristiwa ni, kejadian ini untuk aku suruh berlindung kepadamu ya Allah. Tolonglah aku, bantulah aku ya Allah. Engkau Maha tahu apa yang terbaik untukku. Tu beza. Kalau sabar masih lagi ada keakuan diri, kita rasa kita kuat, hebat, boleh tahan. Tapi kalau sebut berlindung, kita dah tak ada kederat, kita tiada, yang ada hanya Allah. Kita duduk belakang dia dah, yang nampak hanya Allah. Baik. Lihat Tanwirul Qulub fi Muamalah Al-A'lamul Ghuyub. Okey, baik. Beberapa pendapat para imam dan ulama tentang tasawuf. Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama, Al-Qadhi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, ni ulama daripada mazhab Syafi'i ni, katanya 929 Hijrah. 929 ni tahun dia wafat. Berkata, at-tasawwufu ilmun tu'rafu bihi ahwalu tazkiyatin nafsi wa tasfiyatil akhlaqi wa ta'miriz zahiri wal batili linailis sa'adatil abadiyati. Itu bahasa Arab dia. Tasawuf adalah ilmu yang dengannya diketahui cara-cara membersihkan jiwa. Yang pertama dia kata ilmu tasawuf ni ilmu cara nak bersih jiwa, memurnikan akhlak, yakni perilaku kita, dan membangunkan zahir dan batin, yakni menghidupkan, membangunkan, angkat zahir dan batin bagi meraih kebahagiaan yang kekal dan abadi. Yakni kebahagiaan kita berada di sisi Allah, Tuhan yang kekal abadi. Mana? Syurga. Cuma pekoh sebut syurga, tasawuf kata tidak. Syurga tu makhluk lagi. Pekoh kata syurga tu tinggi dah, betul dah. Tapi untuk sebenarnya kebahagiaan yang abadi adalah kebahagiaan apabila kita hamba Allah Tuhan. Itu kebahagiaan yang abadi. Maksudnya kita hamba Allah Tuhan. Itu je lah nak sebut macam mana. Itu je lah. Itu kebahagiaan abadi. Maksudnya kita akhirnya kita sedar diri kita ni tak ada apa, yang ada tu hanya Allah. Baik. Lihat ta'liqat ala Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Baik. Yang kedua, Syekh Ahmad Az-Zarruq 899 Hijrah, dia kata, at-tasawwufu ilmun qusida bihi salahul qulub wa faraduha lillah amma siwahu wal fiqhu li islahil amali wa hifzin nizami wa zuhuril ahkami bil ahkami wal usul ayu ilmu at-tauhid li tahqiq al muqaddimati bil barahini wa tahliyati al iman bil iqani wat tibu li hifzil abdani wan nahwu li aslahil lisani ila ghairi dhalik. Ni sebut beberapa jenis tasawuf, beberapa jenis ilmu ni. Yang pertama dia sebut ilmu tasawuf tu yang dimaksudkan dengannya iaitu boleh memperbaiki hati. Ilmu tasawuf kata Syekh Zarruq, ilmu yang dengannya kita boleh memperbaiki hati dan mengosongkannya daripada segala sesuatu selain daripada Allah, yakni syirik. Mengosongkan hati daripada berbuat syirik selain daripada Allah.
Ilmu fiqh pula ilmu memperbaiki amal perbuatan dengan menjaga aturan agama dan menampakkan hikmah dengan hukum hakam. Sebut tadi, ilmu fiqh ni ilmu cerita zahir, hukum hak berlaku zahir. Ya, baik. Ilmu usul iaitu ilmu tauhid untuk menyempurnakan permulaan iman, yakni keyakinan, dengan dalil-dalil dan menghiasi memantapkan iman dengan keyakinan. Jadi ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu tentang iman. Macam mana nak kenal Allah, tu tentang ilmu tauhid. Dan sifat 20 tu lah. Baik. Ilmu doktor pula, apa disebut ni? Bil iqad. Wa tibbu li hifzil ibdan. Ilmu tib, tabib. Ilmu doktor ni, untuk jaga badan, lihifzil abdan, untuk jaga badan. Ilmu nahwu wan nahwu li islahin lisan, ilmu nahwu pula untuk memperbaiki lisan, cara berbicara. Dan selain daripada itu, baik. Ini perbahasan tentang pembahagian-pembahagian ilmu. Imam Junaid al-Baghdadi pula undur balik. Tadi tahun 800 900, ni tahun 200, makna salafus soleh ni. At-tasawwufu isti'malu kulli khuluqin saniyyin wa tarku kulli daniyin. Tasawuf adalah menggunakan, yakni beramal dengan semua akhlak yang terpuji, kulli khuluqin saniyyin, dan meninggalkan segala tingkah laku keji, wa tarku kulli daniyin. Baik. Kata Imam Baghdadi apa dia? Tasawuf ni beramal dengan akhlak yang terpuji dan meninggalkan akhlak yang keji. Baik. Sebahagian ahli sufi ada menyatakan lagi, at-tasawwufu kulluhu akhlaq. Tasawuf itu semuanya adalah akhlak. Benda yang terbit daripada hati. Tasawuf ni tindakan hati yang terbit daripada perbuatan kita, tu panggil akhlak. Okey. Faman zada alaika bil akhlaqi, siapa yang menambahkan akhlak dengan akhlakmu, wa zada alaika bit tasawuf, maka dia telah menambahkan tasawuf pada dirinya. Zada ni maknanya tambah. Zada ni tambah. Tapi zada di sini maknanya siapa yang tambah akhlak dia, tambah baiklah. Yang tambah baik akhlaknya, maka dia menambahkan tasawuf dalam hatinya, dalam dirinya. Maknanya kaitan tasawuf dengan akhlak ni sangat erat. Sebab hati benda dalam, muncul perilaku hati, sifat dizahirkan dari sifat tubuh badan kita. Hati ni orang tak nampak, tapi yang orang nampak apa dia? Inilah tubuh kita lah. Reaksi mata dengan jeling, mulut nyebeh, tak bergerak tapi nampak gitu. Tu hati belaka tu. Walaupun tangan tak diangkat, kaki tak dihayun, kaki tak melangkah apa semua, tapi mulut pada mulut ada. Itu dah menunjukkan hati sebenarnya. Baik. Al-Imam Syekh Abu Hasan Syazili ataupun Syazili, ni kita pernah cerita kan. Imam Syazili ni siapa? Orang kaya lah. Imam Syazili ni kaya. Imam Syazili ni kaya, pakai baju mahal, jubah mahal, apa semua, makan sedap-sedap. Sampai anak murid dia kata, apa ni, Tok Guru ajar kami supaya tidak, apa dia tu, supaya warak, supaya itulah zuhud dan sebagainya. Tapi Tok Guru pakai baju, minta maaf Tok Guru, tapi Tok Guru pakai baju mahal-mahal, kami tak faham. Kata. Jadi kalau zuhud tu apa dia? Tidak letak dunia dalam hati. Mana Allah bagi tu guna, tapi tak letak dalam hati. Maknanya tidak timbul cinta. Tidak kata ni aku tak nak bagi ke orang. Tidak. Dia hanya mengecapi nikmat Allah bagi. Allah bagi guna. Ada tu je. Dia tak letak dalam hati. Kalau tak ada, tak ada apa. Kalau ada guna. Kalau tak ada, sudah. Gitu je. Baik.
Kata Imam Abu Hasan Asyazuli, at-tasawwufu tadribu an-nafsi ala ubudiyyati wa radduha li ahkamir rububiyyati. Imam Hasan Asyazili ni sebenarnya salah seorang daripada Ahlul Bait, zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasawuf adalah mengajar jiwa untuk berta'abbud, ajar kita supaya kita ta'abbudi kepada Allah, yakni beribadat kepada Allah dan menyerahkannya kepada hukum hakam peraturan ketuhanan. Tasawuf ni kita nak ajar diri supaya kita ni beribadat kepada Allah. Apa itu ibadat? Bahasa Melayu apa dia? Kita buat berhamba diri kita pada Tuhan, memperhambakan diri. Maknanya apa? Apa yang Allah suruh kita buat lah, sebab Allah Tuhan kita, kita ni hamba, ikutlah. Jadi ta'abbudi nama dia. Jadi ta'abbud, ibadat ni jangan kita kata semayang saja, sujud saja, mengaji saja. Tidak, semua perbuatan kita ni sebenarnya ta'abbudi. Duduk kita ta'abbudi, makan kita pun ta'abbudi, tidur kita pun ta'abbudi. Sebenarnya semua ni tata cara kehambaan kita kepada Allah. Sebab apa? Dalam setiap perilaku kita ada Allah di situ. Macam mana? Duduk, ya Allah aku duduk ni sebab aku nak dengar kalam-kalam-Mu. Ya Allah aku tidur ni sebab aku nak rehat. Engkau suruh aku tidur, aku rehat. Padahal aku nak bangun, nak ibadat, nak menghadap padamu. Aku makan ni nak suruh kuat. Kuat apa dia? Kuat nak ibadat padamu. Dia sabit semua dia. Ya Allah aku buang ni, contoh kita qada hajat, kita buat qada hajat lah. Ya Allah aku buang ni sebab apa? Aku nak bersih tubuh aku daripada kotoran yang boleh menghambat aku daripada ibadat kepadamu. Maka semua tu dia kira ibadat. Maka setiap perilaku kita itu sebenarnya ta'abbudi, tak lepas daripada kita dengan Tuhan. Itulah tasawuf nak ajar kita. Ni duduk dalam jamban tak ingat ke Tuhan, satu. Bila tidur dengan bini tak ingat ke Tuhan, dua. Bila main bola tak ingat ke bini, tiga. Bila bersorak kedai kopi tak ingat, tengok bola tak ingat ke Tuhan. Ada tengok masa tengok Argentina sumbat gol tu, ingat ke Tuhan. Nah itu yang kita belajar dan kita latih dalam ilmu tasawuf. Duduk ramai-ramai pun ingat ke Tuhan, duduk seorang-seorang pun ingat. Dalam setiap perilaku kita, allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Semua keadaan dia ingat pada Allah. Nah, itu yang kita bicarakan dalam ilmu tasawuf. Cukup dah tu. Ada satu lagi. Padahal dah satu lagi. Kita muka surat sebelah. Imam Ibnu Ujaibah berkata, at-tasawwufu huwa ilmun yu'rafu bihi kayfiyatus suluki ila hadrati malakil muluki wa tasfiyatul bawatini minar radha'ili wa tahliyatuha bi anwa'il fadaili wa awwaluhu ilmun wa wasatuhu amlun wa akhiruhu mauhibatun. Nah, tasawuf itu ilmu yang diketahui dengannya cara bersuluk. Apa suluk? Salik. Suluk lain, salik lain, tapi kata sama tu. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman. Siapa yang menempuh satu jalan berkendak akannya ilmu, sahhalallahu tariqan ilal jannah, Nabi kata kan. Maka Allah akan mudahkan jalannya, lorong untuk menuju ke syurga. Salik apa namanya? Jalan lah. Kalau salik, orang yang berjalan. Baik. Yang diketahui dengannya cara untuk bersuluk, yakni cara dia nak berjalan menuju kepada Allah. Kan ada kitab apa? Siyarus Salikin, Hidayatus Salikin. Nah, itu salik lah. Cara ni nak berjalan. Salik ni ingat saya ingat macam ni. Salik tu aku sebut. Salik ni macam ni, ingat jari dua. Berjalan. Nak ke mana? Nak pergi menuju pada Allah. Sedangkan bila kita kata selangkah, ulama sebut apa dia? Selangkah kita ke Tuhan, 1000 langkah Allah mari kita. Maknanya kita nak ke Tuhan saja, nak ke Allah saja, maka Allah tunjuk jalan satu-satu. Allah mudahkan segala urusan. Ya. Jadi yang pertama, tasawuf adalah ilmu untuk tahu cara berjalan. Bersuluk ni cara berjalan, disebut sini mencapai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyucikan batin daripada semua sifat tercela. Batin ni hatilah, daripada sifat yang tercela.
ataupun disebut apa dia? Mazmumah. Dan menghiasinya, ganti balik. Dah buang daripada hati ni sifat tercela, maka isi balik dengan sifat menghiasinya dengan sifat yang terpuji, iaitu mahmudah. Ilmu tasawuf awalnya ilmu. Pada awalnya ilmu. Macam kita ni ilmu ke ni? Ni ilmu. Pada awalnya ilmu, tengahnya amal. Lepas pada kita tahu ni, apa kita nak amal dia. Dan akhirnya kurniaan, anugerah daripada Allah. Mauhibatun. Maknanya apa dia? Apa kita dapat? Dapat apa dia? Maknanya hubungan kita dengan Allah lah. Apa yang kita dapatkan, kedekatan, hasil kedekatan kita dengan Allah. Yang tasawuf, yang pertama ilmu. Kita belajar ni ilmu. Yang kedua amal. Yang ketiga anugerah daripada Allah. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu ramai di kalangan kita sebenarnya tersekat pada tasawuf. Ramai orang dia suka sembang tasawuf, sembang hakikat, marifat, lepak, itu semua lah. Suka. Dia guna ayat setinggi-tinggi, falsafah. Orang dengar pun dah rasa hebat apa semua dah. Ada orang yang suka sembang tasawuf, dipanggil sembang tasawuf. Dan amalan dia tu, kita pun angkat tangan, mudah-mudahan dia beramal apa yang disebutkan. Cuma sebab tasawuf ni ilmu tentang hati, dan hatilah yang menangkapnya. Kalau hati tak bersedia nak menerima, maka memang tak dapat. Memang payah nak dapat. Yang penting kita usahakanlah bersihkan hati, celikkan mata hati kita, barulah kita boleh nampak. Kalau benda orang terima, nah makan, tapi kita mata tutup, mana nak gagahnya? Betul? Jadi buka mata dulu baru nampak. Nak boleh buka mata tu, buka mata hati tu, bersih dulu. Jadi mata kita ni banyak benda hak tutup ni. Banyak laki-laki, banyak kelodak-kelodak, banyak rumpai-rumpai, banyak debu, banyak belaka. Jadi nak buka mata pun tak boleh, berat kelopak mata. Jadi bersih dulu, buang dulu hak laki-laki ni, baru boleh celak. Baru boleh dapat terima ilmu tu. Baru boleh nampak. Nampak, okey, nampak dah. Ni mana ilmu, dah nampak. Baru pergi, nak pergi pegang pun tak. Ni amal. Nampak dah makanan kat situ, amal. Lepas tu apa dia? Nampak, pergi kat situ, pegang. Lepas tu makan. Rasa dia tu anugerah. Tak, rasa makanan tu macam mana? Dah cukup tu, faham betul tak? Banyak dah tu apa panggil, tamsilan automatik keluar. Hak keluar ni pun Allah bagi untuk ayah-ayah sekalian lah. Bukan untuk saya ni perantara saja. Allah atas izin Allah juga. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adana ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.